buka plastik tu, aku ada rasa macam, apa, ada kehendak yang keinginan nak tengok apa ada dalam bungkusan tu. Jadi aku ambil bungkusan plastik tu, aku buka, aku nampak duit semua berikat-ikat, ikat-ikat, dia ikat dengan getah. Ada duit RM1, ada duit RM5, duit RM10, duit RM20, duit RM50, duit RM100, dia ikat-ikat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay guys, jumpa lagi dalam channel Tok Ayah. Kali ni aku nak berkongsi dengan korang tentang satu topik, iaitu kita jangan ambil hak orang lain. Kat sini bukan bawa maksud kita mencuri. Mengambil hak orang lain ni bukan dalam konteks mencuri, tapi kita jumpa, kita jalan-jalan, kita jumpa duit, kita ambil. Contohnya, kita jumpa duit, kita ambil. Ataupun kita jalan-jalan, kita jumpa ada apa, gelang emas, yang kita ambil. Kita jadikan hak kita. Kita buat belanja, kita jual, dapat duit, kita belanja. Ataupun kita dapat duit, kita beli air tebu ke apa, kita beli kari pap ke, dengan duit tu kita makan. Dan benda ini aku tak bercerita tentang orang lain. Bukan kisah tentang orang lain yang buat benda tu. Tak, aku bercerita tentang pengalaman aku sendiri. Okay? Aku dulu ni memang suka tengok wayang. Okay? Suka tengok wayang, pergi tengok wayang sebab kat rumah tak ada TV. Tahun 70-an, 80-an ni, kalau orang ada TV ni kira orang kaya lah, orang berada je yang ada TV kat rumah. Orang yang susah, yang tak berapa nak kaya, tak berapa nak berduit, selalunya tak ada TV. Kalau macam aku, family aku memang tak ada TV kat rumah. So aku kalau nak tengok TV ni, aku pergi tengok rumah orang. Pergi rumah orang, tumpang tengok dekat rumah jiran ke siapa-siapa lah, rumah yang ada TV. Jadi jiwa aku bukan jiwa TV lah, senang cakap. Jiwa aku adalah jiwa wayang atau jiwa filem. Sebab aku memang selalu tengok wayang. Wayang ini menjadi satu hiburan, escapism bagi diri aku. Aku masuk abang wayang, aku tengok wayang ni, aku rasa best. Aku rasa seronok. Jadi aku jadi macam ketagih untuk tengok wayang ni. Jadi macam kalau boleh hari-hari aku tengok wayang. Tapi waktu tu bukan macam sekarang. Wayang hanya tayang satu cerita. Kadang-kadang kalau cerita dapat sambutan, mungkin seminggu cerita yang sama. Tapi kat Bandar Kanga tu dia ada 3 panggung. Dia ada Empire, dia ada Capital, dia ada Mahkota. Empire ni aku rasa lewat tahun 80-an lah. Aku rasa dalam pertengahan tahun 80-an macam tu dah tutup. Dah tak operasi, tinggal 2 panggung ni je. Tapi sempatlah aku pergi tengok wayang dekat panggung Empire ni. Tapi bukan aku nak cerita pasal panggung wayang ni. Nanti akan relate dengan apa yang aku cuba sampaikan. Okay? Jadi aku pun memang sukalah pergi tengok wayang. Kadang-kadang duit tu tiket wayang pun tak mahal, 50 sen, 80 sen, RM1 macam tu. So save duit sikit, simpan duit yang apa, duit belanja sekolah ke apa ke, dapatlah untuk aku pergi tengok wayang. Selalunya bila aku pergi tengok wayang tu, duit yang aku ada tu selalunya ngam-ngam je, cukup-cukup je untuk beli tiket wayang. So bila nak balik tu, duit dah tak ada, nak beli tiket bas, nak naik bas, taman bas dah tak ada. Memang ngam-ngam untuk tengok wayang. Apa aku buat waktu tu adalah selalunya aku akan jalan kaki. Aku balik rumah, jalan kaki. Rumah aku pun tak jauh, mungkin dalam 1.5 km je dari rumah aku. So tak jauh, lebih kurang sebatu, jarak dia sebatu. So aku akan jalan kaki lah balik rumah. Tak ada masalah nak jalan kaki. Tapi kadang-kadang bila tu rasa macam malas nak jalan tu, aku nak naik bas lagi cepat. Jadi apa yang aku buat adalah aku keluar panggung wayang ni, aku akan tengok. Aku nak cari duit dekat luar panggung wayang, dekat longkang-longkang, dekat bus stand, dekat kaki lima. Dan selalunya aku akan jumpa. Memang aku akan jumpa. Kadang jumpa
10 sen, 5 sen, 10 sen, kadang 50 sen, RM1 boleh jumpa. Duit kertas RM1 pun jumpa. Tapi selalunya kerap jumpa duit shilling lah. Duit shilling ni. Jadi aku akan guna duit ni, aku nak naik bas selalunya macam tu lah. Aku cari duit dan memang sangat mudah untuk aku jumpa. Aku nak jumpa duit-duit kat tepi jalan ni. Kadang tengah jalan-jalan jumpa RM10 pun pernah. Paling besar pernah jumpa RM50 pernah jumpa. Dan benda ni aku buat ni bukan waktu aku kecil ya. Benda ni berlarutan sampai aku dah besar dah. Macam awal dewasa ya, sampai ke umur umur 20 macam tu. Apa semua. Sebelum aku ada kesedaran bahawa aku tak boleh buat benda ni. Dan aku akan ceritakan pada kau orang kenapa aku katakan yang benda ini mengajar aku untuk tak mengambil hak orang lain. Okay guys, jadi lepas kata aku selalu kutip-kutip duit, jumpa duit, aku ambil ni, aku dapat sedar ada sesuatu yang membuatkan aku jadi ralat. Jadikan aku ralat sebab setiap kali kalau kata aku jumpa duit, aku jumpa RM10 kat jalan tu, aku ambil RM10 tu. Nanti bila aku ada duit, kata aku ada duit RM50, aku beli barang ke apa ke yang mungkin nilainya tak sampai RM10, so aku ada baki RM40 lebih lagi. Nanti aku akan sedar sampai rumah, duit aku hilang. Dan benda ini kalau sekali berlaku mungkin tak kan? Tapi sebab bila kerap sangat benda ni berlaku dan aku tak pernah ada duit, tak pernah cukup duit. Bila aku kerja tak pernah aku cukup duit, aku mula sedar, aku mula realise yang benda ni tak boleh ni. Aku tak boleh ambil benda ni. Aku tak boleh ambil duit ni. Kemudian ada orang cakap dengan aku, kalau jumpa duit kat tepi jalan ke apa ke, kalau tak ada tuan, pergi letakkan kat masjid, bagi kat masjid. So itu salah satu cara yang orang ajar aku. Tapi aku, apa yang aku amalkan, kadang-kadang aku buat macam tu, kadang-kadang aku buat tak tahu je, aku tak ambil. Sebab dia bagi impact pada diri aku, dia bagi kesan pada diri aku yang aku akan kehilangan lebih. Aku bila aku ada kesedaran ni, aku imbau balik benda ni. Ya, memang banyak aku hilang basikal baru beli, hilang, dicuri lah, inilah, banyak benda aku yang harta aku atau milik aku ni hilang bila aku duk ambil hak orang lain yang aku jumpa, aku duk ambil. Dan kesedaran ni buatkan aku akhirnya aku jadi takut. Aku tak ambil lah. Kalau aku jumpa tu aku tak ambil, aku buat tak tahu. Kalau aku ambil pun aku jumpa duit tu, aku ambil, aku letak kat tempat lah. Tapi aku cakap kat orang, ni ada duit. Aku tak berani, aku jadi takut nak ambil tu sebab kifarah tu. Kalau dalam Islam panggil kifarah. Jadi, kifarah tu memang aku lalui dan bagi kesan kat aku. Hingga kan waktu tu dah tahun 90-an, aku pun dah besar dah macam 20 lebih dah, pertengahan 20-an macam tu. Aku pernah jumpa duit satu kampik, satu beg plastik, beg barang tu yang besar tu, dalam tu penuh duit yang diikat. Padahal waktu tu aku memang tak ada duit pun. Aku nak jalan kaki ni, nak pergi makan nasi bujang. Waktu tu aku masih belajar lagi, masih belajar ataupun baru lepas belajar. Macam tu lah. So aku jumpa duit tu, aku buka plastik tu, aku ada rasa macam ada kehendak yang keinginan nak tengok apa ada dalam bungkusan tu. Jadi aku ambil bungkusan plastik tu, aku buka, aku nampak duit semua berikat-ikat. Ikat-ikat, dia ikat dengan getah. Ada duit RM1, ada duit RM5, duit RM10, duit RM20, duit RM50, duit RM100, dia ikat-ikat. Dia ikat-ikat, dia berbulat-bulat, gulung-gulung, ikat. Banyak. Aku tak tahu berapa jumlahnya, tapi memang banyak. Menggigil aku tengok duit tu. Dan saat aku dapat duit tu pun macam, aku jumpa duit tu pun saat di mana aku bukannya senang. Memang saat itu aku agak daif. Aku rasa memang confirm baru lepas habis belajar, tak ada job apa semua, duit tak ada. Tapi sebab pengalaman dulu tu mengajar aku, membuatkan aku tak berani ambil duit tu. Jadi aku bawa duit tu pergi
ke kedai yang aku nak makan. Sebab duit tu memang dekat je jarak dia daripada kedai makan, kedai tom yum tu dengan tempat aku jumpa tu macam dekat. So pada fikiran aku, mungkin duit ini adalah milik tuan kedai ni, token kedai tom yum ni, yang mungkin kan orang menjaga selalu ikat-ikat duit macam tu apa semua. So dalam main aku pergi kat kaunter tu, aku cakap ni, saya ada jumpa ni kat luar. Aku tak cakap apa, aku cakap ada jumpa ni kat luar kedai, kata. Ni dia buka. Dia tengok duit penuh, lepas tu dia jerit. Dia bising. Dia macam marah. Siapa aku tak tahulah, dia macam marah lah. Dia marah sangat. Mungkin pekerja dia ke apa ke. Sebab dia kalut, dia buat kalut-kalut, aku pun macam senyap-senyap aku belah. Aku tak jadi lah makan kedai dia. Aku senyap-senyap aku keluar, dia tengah bising-bising marah pekerja dia. So dalam hati aku, yalah memang duit dia lah. Itu kalau bukan duit dia ke apa ke, itu dia jawab sendiri lah. Kifarah yang dia akan dapat. Sebab aku dah dapat sebelum ni. Jadi aku tahu yang benda ni tak elok, yang kita tak boleh ambil benda ni. Dia mengajar aku. Bukan kadang-kadang benda ni, kadang kita pergi ustaz ajar kita lah, orang ni ajar kita lah apa semua tentang jangan buat benda ni. Tapi kalau kita tak lalui sendiri, kita tak tempuh sendiri, kita tak akan belajar. Kalau setakat kita dengar dekat ceramah-ceramah cakap jangan ambil hak orang, kita tak akan kita okey je, tapi bila kita berada di situasi tu, kita akan ambil juga. So tapi kalau kau lalui sendiri benda ni, kau tempuh sendiri benda ni, kau akan tahu yang tak boleh. Dan itu aku, dan aku percaya dengan itu, dan aku tak ambil. Itu yang balik tadi, aku ambil, aku serang. Alhamdulillah, lepas aku buat macam tu, waktu tu aku menganggur, memang tak ada duit. So aku dapat offer, dapat kerja. Alhamdulillah. Dan aku dapat tahu, aku belajar daripada benda tu, yang bila kita tak ambil benda tu, rezeki lain akan datang. Kita akan dapat rezeki lain. Hidup kita akan rasa lebih senang. Walaupun kita tak ada duit, tapi jiwa kita senang, tenang, sebab kita tak ambil hak orang lain. So untuk video kali ini, aku nak bercakap tentang itu, tentang hal itu. Kita jangan sekali-kali untuk mengambil hak yang bukan hak kita. Walaupun kita jumpa benda tu, jangan ambil. Itu kita anggap saja itu sebagai satu ujian. Kalau kita ambil, maknanya kita gagal, dan kita kena terima balasannya bila kita ambil hak orang lain tanpa izin dia. Alright? Itu saja sebenarnya perkongsian aku hari ini, dan insyaAllah aku akan teruskan buat perkongsian pengalaman, kisah-kisah hidup aku sendiri yang aku lalui. Mungkin kalau korang ada cadangan apa-apa, korang boleh bagi komen kat bawah. Komen kat bawah untuk aku bercakap soal apa. Aku akan ceritakan pengalaman hidup aku lah. Sebab PKP ni pun susah juga. Aku nak pergi interview, kadang-kadang dia orang tak terima bila aku nak interview. Nak interview dia orang ada pasal SOP lah apa semua, dia orang agak takut dengan situasi sekarang ni. Jadi untuk ini aku rasa mungkin akan lebih banyak video-video yang macam ni. Tu ada rumah jiran aku ni, dia ni suka menyanyi. Duduk menyanyi, malam-malam dia menyanyi. Dia happy tak apa. Dia happy, dia syok. Lagu orang putih. Dia menyanyi, tak apa, dia nyanyi, dia happy, dia suka, dia buat. Dia tak kacau dia tak ambil hak orang lain, dia tak kacau hal orang lain pasal diri dia. Okey, alhamdulillah. Teruskan. Sebab itu je. Itu aja yang kita ada. Kalau kita tak happy, tak guna hidup ni. Jadi untuk kita rasa happy hidup ni, kita rasa tenang dan senang dengan hidup kita, lagi sekali aku nak ingatkan, jangan sekali-kali ambil hak orang lain, guys. Jangan. Itu saja pesanan aku untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video-video di masa akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi.